Dalam tugasan ini, kami memilih teori feminisme. Pengertian feminisme ialah himpunan teori sosial, gerakan politik dan falsafah moral yang sebahagian besarnya didorong oleh pembebasan golongan wanita daripada pengetepian oleh golongan lelaki. Okey, sebagai istilah yang mudah, golongan wanita ini ingin memperolehi hak yang sama rata dengan golongan lelaki. Assalamualaikum. Nama saya Nur Zulaikha binti Zarfudin. Nombor matrik C20A1292. Okey, di sini saya akan membentangkan salah satu tokoh feminisme iaitu Miriam Shapiro. Miriam Shapiro ini terkenal dalam kesenian. Miriam Shapiro ini adalah merupakan artis feminis yang dilahirkan pada 15 November 1923 dan beliau wafat pada 20 Jun 2015. Miriam Shapiro ini adalah artis kelahiran Kanada yang mempunyai bakat dalam melukis, mengukir dan juga dalam percetakan. Beliau ini adalah merupakan seorang perintis seni feminis dan juga ketua pergerakan seni corak dan hiasan. Dalam setiap lukisan beliau, memasukkan elemen craft kerana seninya dikaitkan dengan wanita dan kewanitaan. Beliau merupakan artis feminis yang dicabar untuk mewakili kesedaran wanita melalui pengimejan yang dilakukan terhadap karya beliau. Okay, ini adalah merupakan salah satu karya Miriam Shapiro yang dinamakan sebagai Master of Ceremonies. Karya ini dikeluarkan pada 1985 dan karya ini menggunakan teknik kubisme. Okay, apa yang boleh kita lihat pada karya ini terdapat warna-warna seakar merah jambu, corak geometrik dan juga beberapa figura wanita yang boleh melambangkan feminisme yang terdapat dalam karya tersebut. Dan ini juga merupakan karya Miriam Shapiro yang dinamakan sebagai Explode yang dikeluarkan pada tahun 1972. Karya ini menggunakan teknik abstrak dan dalam segi pergerakan seni beliau menggunakan PND iaitu corak dan hiasan. Dalam kesenian feminis ini terselah apabila beliau menggunakan teknik-teknik abstrak dan kita boleh lihat bahawa kita dapat memahami tentang karya beliau yang mana beliau meluahkan perasaan beliau dalam karya tersebut. Akhir sekali, ini juga merupakan karya Miriam Shapiro yang dinamakan sebagai Dollhouse. Karya ini dikeluarkan pada tahun 1972 dan ia menggunakan pelbagai teknik iaitu teknik kayu dan juga campuran media. Dollhouse ini dihasilkan disebabkan oleh terdapatnya rumah yang ditinggalkan di Los Angeles. Ia dihasilkan adalah untuk dijadikan sebagai pameran. Dan juga rumah ini dilambangkan sebagai keinginan wanita terhadap rumah impian mereka. Okay, apa yang boleh dikatakan, Miriam Shapiro ini banyak memberi sumbangan terhadap teori feminisme, terutamanya terhadap karya-karya yang dihasilkan oleh beliau. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Seterusnya ialah tokoh Barbara Kruger. Barbara Kruger ini merupakan seorang artis konseptual Amerika dan juga penulis kolagis yang mana ia dikaitkan dengan gambar. Karya beliau merujuk kepada pembinaan, kuasa identiti yang mana medium artistik Kruger ini dia merangkumi arca, seni bina, reka bentuk, grafik, fotografi dan juga pemasangan video dan audio di mana ia lebih memfokuskan kepada karya gambar berserta caption yang simple tapi mempunyai maksud yang mendalam mengenai seseorang wanita. Okay, untuk idea utama seni artis ini, Barbara Kruger telah mengeluarkan karyanya yang terbesar adalah pada tahun 1960-an. Dia pernah berkata bahawa seni wanita iaitu seni praktikal yang dikategorikan dalam mengekalkan jenis keterpinggiran tertentu yang beliau faham. Tetapi beliau benar-benar mendefinisikan beliau sebagai seorang feminis. Pendapat saya sangat bersetuju dengan idea yang diketengahkan oleh Barbara Kruger yang mana ia mengetengahkan kepentingan bagi seseorang wanita. Okey, antara seni yang berkaitan yang dihasilkan oleh Barbara Kruger ialah antaranya Who Owns What dikeluarkan pada tahun 2012 dan We Don't Need Another Hero
pada tahun 1986 dan juga Your Body is a Battleground, iaitu dikeluarkan pada 1989. Ketiga-tiga karya ini mempunyai maksud yang sangat mendalam. Untuk hujah, saya rasa ia sangat bagus kerana saya bersetuju dengan idea yang diketengahkan oleh Barbara Kruger. Hal ini kerana kita dapat lihat bahawa dengan karyanya, kita sebagai seorang wanita mampu untuk berfikir dan berani membuat keputusan yang tersendiri kerana kita juga mempunyai hak untuk mendapatkan dan menyuarakan pendapat kita sendiri. Selain itu, dengan idea ini, wanita sekarang mampu untuk membuat sepakatan dengan lelaki dalam soal idea dan juga pemikiran yang rasional dan berani dalam membuat sesuatu perkara. Hal ini dapat membenarkan seseorang wanita untuk mencuburi dalam bidang seni dan mampu untuk menandingi kesenian seseorang lelaki. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Akmal Nur Azrin binti Ahmad. Nombor matrik saya C20A0923. Hari ini saya ingin membentangkan tentang tokoh yang ada di feminisme, iaitu yang bernama. Seterusnya karya yang berkaitan dengan teori Teresa Burger. Karya ini berjudul The Trope Walker pada tahun 1968. Karya ini merupakan solo beliau yang pertama yang di Sepanyol. Karya ini melambangkan seorang wanita yang berpegang dengan kehidupan sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Hal ini dikatakan demikian kerana beliau menyinari Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Zul binti Atman, nombor matrik C20A0919, jalanan dan pasar tempatan. Oleh itu, karya beliau sebagai peta sosiologi dan politik dan sebagai pembela hak wanita dan prinsip feminis tidaklah sia-sia. Seterusnya, karya ini berjudul Silent yang dihasilkan pada tahun 1966. Karya ini menceritakan tentang seorang pasangan yang mempunyai hak asasi masing-masing semasa dalam kehidupan tersendiri. Selain itu juga, karya ini juga melambangkan kehidupan pasangan yang ingin berubah dan memberi keutamaan kepada perubahan yang mereka ingin. Karya ini juga menceritakan bahawa wanita ingin melakukan kerja yang mempunyai gaji. Seterusnya, karya ini berjudul Aware yang dihasilkan pada tahun 1966. Karya ini mempaparkan tentang kisah seorang wanita sedar dalam melakukan kesilapan. Karya ini juga bertujuan untuk menyadari bagi kaum supaya berhati-hati dengan kehidupan sekeliling. Karya ini juga menunjukkan bahawa wanita perlu mempunyai sikap kesedaran bagi berfikir serta membina keputusan yang tepat. Akhir sekali, saya ingin menerangkan tentang hujah kebaikan dan keburukan pada karya. Bagi pendapat saya sangat bersetuju dengan idea yang dihasilkan oleh Teresa Burger. Ini kerana karya ini dihasilkan oleh beliau dapat membentuk seseorang wanita yang berani dan mampu melakukan semua pekerjaan tanpa pertolongan kaum lelaki. Bukan itu sahaja, karya juga menyampaikan bahawa kehidupan bagi kaum harus terbela setiap keputusan yang dibuat. Bagi pendapat saya yang lain, saya berpendapat bahawa karya yang disampaikan oleh beliau ini sangat bagus serta dapat dijadikan seorang wanita mampu untuk membuat keputusan yang betul. Jelaslah bahawa karya-karya yang dihasilkan oleh beliau dapat menerangkan lagi hak asasi wanita untuk bersuara dalam semua keadaan. Bagi idea ataupun teori yang telah mengubahkan cara hidup kita pada hari ini, idea yang terdapat dalam pengkarya ini mengubah kehidupan kita pada hari ini. Hal ini dikatakan bahawa kaum wanita pada sekarang ia dapat membentuk keputusan yang betul serta membina sepakatan dengan kaum lelaki.
Ini menyatakan bahawa idea yang ada ini dapat menjamin kehidupan seseorang kaum wanita lebih berani dengan keputusan yang telah dibuat. Jelaslah bahawa kaum wanita sekarang perlu berfikir secara rasional untuk mengubah kehidupan ke arah yang lebih baik pada masa yang akan datang. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ainur Syazlin binti Azman, nombor matrik C20A0919 akan meneruskan pembentangan mengenai tokoh yang saya pilih, iaitu Caroline Walker. Okey, beliau ini merupakan artis visual contemporary kelahiran Scotland. Okey, beliau juga terkenal dengan lukisan wanita yang mendedahkan pelbagai pengalaman sosial, budaya dan ekonomi dalam masyarakatnya. Okey, saya bersetuju dengan subjek lukisan Caroline dalam erti kata yang luas adalah seorang wanita. Di dalam kehidupan dalaman yang dibayangkan oleh pekerja kedai, bekerja dan juga bekerja di rumah. Okey, jelasnya daripada yang tidak mengenali kepada yang sangat pribadi. Melalui lukisan Caroline ini, ianya menggaburi sempadan antara pengalaman hidup dan objektif untuk memberi gambaran sebiji yang diketahui ramai. Okey, berikut merupakan contoh karya Caroline Walker. Caroline Walker merakamkan transformasi yang mendalami wanita selepas bersalin. Di dalam karyanya menerangkan gabungan tentang yang diwakili oleh gambar atau tindak balas emosinya yang berada di tempat tertentu. Seterusnya, menurut galeri Stephen Friedman, Caroline ni berkongsi proses artistiknya khasnya untuk dipamerkan, iaitu wanita, yang berkonsepkan wanita. Okey, dia mula mengikuti subjek dan mengambil gambar di titik-titik diri dalam kehidupan sehariannya. Di setiap titik sendiri dalam kehidupannya. Okey, seterusnya Caroline ni menceritakan gambaran ibunya yang membersihkan sinki di dalam bilik mandi. Seperti yang kita lihat di dalam gambaran, terdapat penggunaan cahaya dari tingkap penapis bilik mandi berwarna merah jambu dipadankan dengan sarung tangan getah berwarna biru. Caroline juga mengekspresikan dunia nyata seorang wanita dalam bentuk lukisan. Ini menjadikan sesiapa pun yang melihat lukisan beliau akan merasai perkara yang sama seperti apa yang beliau ingin ketengahkan, terutamanya golongan wanita. Okey, berdasarkan kesimpulan yang dibuat mengikut tokoh yang saya pilih ini, iaitu wanita bukanlah golongan yang lemah, malah golongan wanita ini ianya kuat mengikut sikap berdikari mereka dan tanggungjawab yang ada di dalam diri mereka terlalu tinggi dari pelbagai aspek. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Hello, Assalamualaikum. Nama saya Alia Natasha SPPT Muhammad Razak, berpegang kad matrik C20A0927. Saya akan menceritakan berkaitan tokoh feminisme iaitu Carrie Mae Weems. Beliau merupakan seorang artis Amerika yang bekerja dalam teks, fabrik audio, imej digital dan video pemasakan. Beliau dilahirkan pada 20 April pada tahun 1953 di Portland, Amerika Syarikat. Selain itu, beliau juga merupakan seorang peguam bela untuk hak dan kebebasan wanita berkulit hitam. Disebabkan itu, beliau telah menghasilkan banyak karya yang berstatus sosial bagi mendapatkan hak dan keadilan bagi wanita yang berkulit hitam. Seterusnya, karya pertama yang dihasilkan oleh Carrie Mae Weems ialah karya yang bertajuk From Here I Saw What Happened and I Cried pada tahun 1996. Karya ini adalah merupakan karya perkembangan penuh tentang penyiasatan oleh Carrie Mae Weems. Karya ini berwarna seakan merah darah. Hal ini dikatakan demikian kerana ia melambangkan wanita berkulit hitam ini tidak mendapat hak yang patut mereka miliki. Karya kedua yang dihasilkan oleh Carrie Mae Weems ialah karya yang bertajuk Kitchen Table Series, iaitu pada tahun 1990. Karya ini dipersembahkan di sebuah meja dengan situasi yang berbeza. Terdapat di ruang yang gelap dan hanya mempunyai satu cahaya iaitu di tengah meja. Dalam karya tersebut,
Carrie Mae Weems telah memperkenalkan dirinya kerana beliau juga tergolong dalam kalangan wanita yang berkulit hitam. Selanjutnya, karya yang terakhir yang dikaryakan oleh Carrie Mae Weems iaitu Ritual and Revolution pada tahun 1998. Karya ini merupakan karya yang dipersembahkan dalam bentuk spanduk yang diperbuat daripada fabrik yang bercetak. Tujuan karya ini dihasilkan adalah untuk menyiasat tentang perjuangan manusia untuk kesaksamaan dan keadilan. Yang terakhir ialah berkaitan hujah. Saya sangat bersetuju dengan karya yang disampaikan oleh Carrie Mae Weems kerana ia memperjuangkan hak bagi wanita yang berkulit hitam. Bagi saya, setiap manusia yang dicipta mempunyai keistimewaan masing-masing. Carrie Mae Weems telah melaksanakan dan mengangkat martabat wanita yang berkulit hitam ini. Selain itu, tindakan tersebut sedikit sebanyak dapat mengubah hak wanita berkulit hitam. Sebagai contoh, pada masa kini, wanita berkulit hitam lebih banyak berkeyakinan untuk menonjolkan diri mereka, terutamanya dalam bidang fashion. Sekian, terima kasih.